Yang pertama, siapa yang dah tahu perkara ni, anggaplah ini sebagai tazkirah ataupun apa dia panggil lah, ulangan kan. Kerana saya rasa memang mula-mula ni kan taharah ni kan, saya rasa kita dah khatam banyak kali lah. Tapi kita nak baca juga, mengambil keberkatan dan juga sebagai ulang kaji pada kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kerana peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Okey. Yang kedua, ma'ul bahar. Air lautan, air laut. Dan hadisnya cukup masyhur. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahar." Wahai Rasulullah, kami naik laut. Saya terjemah direct terus kan. Kami naik laut ataupun kami tunggang laut. Artinya kami tunggang, kami naik bot di lautan, di laut. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Dan kami hanya mengambil sedikit daripada air. Fa in tawadda'na bihi 'atishna. Afana tawadda'u bima'il bahr. Kalau kami ambil air sembahyang dengan air yang kami bawa itu, bekalan air itu, maka kami akan kehausan. Kan? Boleh tak kami ambil air sembahyang dengan air laut? Kalau orang tanya kat sini, mungkin orang tak biasa pergi laut kan. Orang tanya, ambil apa salahnya minum air laut kan? Okay, salahnya ialah minum banyak kembung dalam perut kita. Kerana air laut kebiasaannya air yang masin, jadi tak sesuai untuk minum. Jadi Nabi mengatakan huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Laut itu ialah yang airnya menyucikan, okay, dan bangkainya halal. Okay, apa sahaja air di laut boleh digunakan untuk menyucikan diri kita, basuhan dan sebagainya, okay, termasuklah wudu. Dan bangkai yang ada di laut itu boleh dimakan. Maksudnya kalau ada binatang yang duduk di laut dan binatang itu pun mati di laut, so kita tangkap dan kita makan, boleh tak? Tak ada masalah. Bagaimana dia tidak beracun dan tidak memberikan, tidak berubah lagi, tidak jadi busuk dan sebagainya, kita boleh makan, tak ada masalah. Jangan kita faham pula kita nak makan satu benda yang haram di darat, kita tolak dia masuk laut kan. Jadi matinya binatang tu dalam laut, kita kata ni hadisnya. Okay, so itu kefahaman yang kita faham lah. Yang tidak seperti yang difahami oleh Rasulullah SAW. Ya, hadis ini hadis yang sahih. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita sampingannya bahawa kalau orang tanya kepada kita satu soalan, kita rasa boleh jawab soalan lain tambahan, silakan tambah. Okey, yang ditanya ialah mengambil air sembahyang, dengan menggunakan air laut. Kan, tapi Nabi jawab apa dia? Kan, dua benda kan. Iaitu boleh, tak ada masalah. Yang awak tanya itu boleh. Okay, dan Nabi tambah satu benda lagi, iaitu berkenaan dengan makanan yang boleh didapati di lautan. Okay. Yang ketiga, air mutlak yang ketiga ialah ma'u zamzam, air zamzam. Okay. Bahawa Rasulullah SAW da'a bisajlin min ma'i zamzam fashariba minhu wa tawadda. Nabi SAW minta satu bekas air, okay, zam-zam, lalu Nabi minum dan Nabi ambil air sembahyang. Okay, jadi air zam-zam memang boleh digunakan untuk ambil air sembahyang. Soalan dia sekarang, boleh tak air zam-zam digunakan untuk mandi? Boleh ke tak boleh? Tak adalah kat sini sampai saya tanya lah kan. Boleh tak air zam-zam kita guna untuk mandi? Boleh? Boleh? Pasti? Okay. Boleh tak air zam-zam kita gunakan untuk istinja? Lepas kita buang air kecil, lepas buang air besar, boleh tak air zam-zam, air yang mulia ini kita guna untuk basuh kemaluan kita? Boleh tak boleh? Macam mana? Rasa-rasa macam tak boleh kan? Betul tak? Kerana kita menganggap air ni air yang suci kan. Secara umumnya sebenarnya tak ada masalah kan. Air zam-zam adalah air yang tahir dan tahur, okay? Dia air yang suci dan menyucikan, ataupun tahir mutahhir itu air yang suci dan juga menyucikan. Jadi tidak ada masalah sekiranya kita nak buat apa? Kita nak mandi, kita nak basuh, tak ada masalah. Cuma kita fikirlah kan, kalau ada air zam-zam, takkan nak guna basuh kan, sedangkan kita dekat Malaysia ni. Tapi kalau kita berada di sana, kita nak mandi, tak tarik air zam-zam, silakan, tak ada masalah. Cuma sini mahal lah sikit nak bayar tu kan, satu galen tu agaknya RM100 lebih kurang kan, lebih kurang, okay? Tapi masih lagi itu satu nikmat. Kerana saya dengar dekat India maksudnya air zam-zam tak boleh bawa masuk. Dulu ni cerita lah saya dengar, air zam-zam tak boleh bawa masuk. Jadi mereka buat macam mana?
orang yang pergi haji dia buat macam mana? Dia tenggelamkan, dia ambil Zam-Zam, dia basuhkan kain itu, kain ihram dia ataupun kain yang panjang tu lah. Ya, lepas tu dia akan jemurkan di sana. Dia akan jemurkan. Kenapa dia buat macam tu? Kerana bila balik nanti, kan air tu akan dimasukkan ke dalam satu bekas besar air, macam kolah kan, satu kolah air, dan dari situlah dikirakan sebagai air Zam-Zam tu. Okay? Orang ambil air, minum air itulah, minum air bekas yang apa dia? Kan yang dikeringkan tadi. Kita ada apa dia panggil macam karipak apa? Kering kan? Karipak apa dia? Karipak segera kan? Dia air Zam-Zam segera lah. Gitu ibaratnya. Okay? Jadi kita ni sepatutnya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita tu bukan apa? Supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Bila ada air Zam-Zam, ada kemampuan beli dan minum banyak-banyak. Okay? Dan doakan semasa minum itu, semoga mendapat hajat kita. Yang keempat, al-ma' al-mutaghayyir bi tulil mukth. Okay? Air yang berubah kerana lama berada di satu tempat, di satu bekas. Ini juga adalah air yang mutlak, yang boleh digunakan. Air terletak dalam kolam ataupun kolam, okay? Duduk lama kat situ, air itu tak berubah, lama kan. Jadi air tu akan bertukar lah mungkin kan. Tak ada campur apa-apa. Okay? Tapi disebabkan lama tu, dia mungkin rasa macam mana, masam sikit agak je. Betul kan? Okay? Tidak seperti yang asal. Dan mungkin juga di dalam air itu akan adanya tuhluk, ataupun dia panggil yang hijau tu, dia panggil apa? Lumut. Kan, berlumut. Okay? Ataupun mungkin juga kolam yang terbuka masuk waraqus syajar, masuk daun-daun pokok. Jadi bukanlah satu benda yang mengubahnya, tetapi benda yang kita sebut natural jugalah, kan, ciptaan Allah juga kan, tak ada masalah. Jadi ini masih lagi dikirakan mengikut majoriti ulama ataupun konsensus ulama bahawa air ini masih lagi air yang menyucikan. Okay? Bahagian yang kedua ialah al-ma' al-musta'mal, air yang telah digunakan. Okay, di sini ini adalah salah satu contoh di mana kita kena berlapang dada, kan? Kerana As-Said Sabiq rahimahullah mengatakan bahawa air musta'mal yang terkena pada mana-mana anggota badan kita, air sama ada semasa ambil air sembahyang ataupun semasa mandi, okay? Kemudian air itu masih lagi ada lah kan, kita pakai dan air itu jatuh semula ke tempat yang kita ambil daripada yang mula-mula tadi, bekas air itu. Maka di sini As-Said Sabiq mengatakan wa hukmuhu annahu tahurun kal ma'il mutlaq. Hukumnya adalah menyucikan seperti juga air mutlak. Okey. As-Said Sabiq rahimahullah mengambil pandangan bukan pandangan Syafi'i. Mengambil pandangan ulama-ulama lain. Antaranya ialah Al-Imam Malik, okay, dan lain-lain lah. Bahkan di sini mengatakan wa hadzal madhhabu ihda ar-riwayat an Malik wa Syafi'i. Mazhab ini adalah mazhab satu mazhab daripada beberapa pandangan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Malik ada beberapa pandangan, Imam Syafi'i pun ada beberapa pandangan. So ini adalah beberapa pandangan Imam Syafi'i sendiri. Okay? Tapi masyhurnya di negara kita, kalau yang musta'mal tak boleh gunakan. Betul? Okay? So itu yang masyhurnya mungkin. Tapi di sini kita berdasarkan hadis-hadis yang ada di sini, kita dapati pandangan yang dibawa oleh Said Sabiq lebih tepat insya-Allah. Contohnya Ar-Rubaiyah binti Muawwidh radhiyallahu anha telah mengatakan wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'in fi yadayhi. Okay? Dan Nabi SAW menyapu kepalanya dengan sisa ataupun saki-baki air wuduk yang ada di tangannya. Okay?
Dan dalam satu hadis lain, lafaz Abu Dawud mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu min fadli ma'in kana biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan apa yang berbaki pada tangannya untuk menyapu kepalanya dalam air sembahyang, semasa mengambil air sembahyang. Okey. Tapi tak apalah kalau orang tu dia merasakan dia masih lagi ingin mengambil mazhab yang masyhur dalam mazhab al-Imam Syafi'i, tak ada masalah. Ya, cuma kita jangan terkejutlah kan kalau ada orang yang dia ambil sembahyang, lepas tu air tu masuk semula kan. Kita dah merasakan air tu musta'mal, tak boleh guna, tiba-tiba dia guna balik semula. Okay, jadi kita jangan terkejutlah kerana kita tahu ini adalah masalah yang boleh ditoleransikan. Itu sekurang-kurangnya. Okay? Kemudian bahagian yang ketiga ialah al-ma' alladhi khalaqahu tahir. Air yang bercampur dengan satu benda yang suci. Okay? Air itu bercampur tapi benda yang suci. Seperti sabun, okay, za'faran. Za'faran ni apa? Benda yang warna kuning-kuning masa kita masak gitu lah. Benda-benda za'faran. Kunyit. Kunyit boleh juga. Tapi za'faran ni dia mahal. Dia macam kadang-kadang orang India biasa guna dalam masakan mereka. Mahal sebenarnya. Za'faran rasanya nama sebut kot. Okay? Daqiq ataupun Allah, apa dia? Macam kaum Melayu pula dia. Daqiq ni apa dia tu? Tepung, okay? Tepung dan lain-lain kan. Benda-benda yang suci tak ada masalah, okay? Tapi dia bercampur, mungkin boleh bercampur dengan air. Jadi dengan itu tidak ada masalah. Air ini masih lagi boleh digunakan berdasarkan beberapa dalil. Antaranya ialah Ummu Atiyah berkata, Nabi SAW apabila anaknya Zainab kan meninggal dunia, Nabi telah berkata, "Irsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytunna bima'in yusidr." Mandikanlah anakku Zainab itu dengan 3 kali mandian. Kan, mandian basuh, mandikan, basuh lagi, ulang 3 kali ataupun ulang 5 kali ataupun ulang lebih daripada itu. Okay? Yang pentingnya ulang dalam bilangan yang witir ataupun ganjil. Kalau kamu rasa perlu, bima'in wa sidrin, dengan air dan juga sidir, iaitu sidir ni apa dia? Yang biasa orang guna untuk kalau ada kerasukan kan, kita akan guna daun sidir. Sidir ni daun yang guna untuk jampi-jampi, bukan jampi, untuk apa? Untuk bidara, okay? Dengan air dan juga bidara, daun bidara. Wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur, dan jadikanlah pada basuhan ataupun mandian yang terakhir itu masukkan kafur. Kafur ni apa? Kafur ialah kapur, samalah. Sama, okey. Kafur ialah kapur, okey? Kapur. Sama. Ataupun masukkan sedikit kapur. Okey. Dan kafur yang ada di sana tu diambil daripada mana? Kafur yang ada dekat tanah Arab masa tu kan. Okay, dia ambil dari mana? Tahu tak dia ambil dari mana? Tak tahu? Tak banyak sejarah. Kafur itu dia ambil dari sini lah, dari Asia Tenggara ni. Okay? Kan kita banyak batu kapur kan. Itulah lebih kurang sejarahnya. Ada rehlah-rehlah ataupun pengembaraan yang sampai ke negeri kita untuk mengambil kafur. Okay? Sebelum Islam lagi sebenarnya benda itu dah ada lah. Okey, jadi apa pun yang pentingnya daripada hadis ini kita dapati hadis Bukhari dan lain-lain hadis yang sahih di sini, Rasulullah SAW